Teruskan jaga diri anda. Assalamualaikum. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing. Cepatlah. Ya saya Hari Raya. Wow, Fadil Fuad. Awak sudah masuk Hari Raya. Sorry saya. Stop. Sorry. Potong full. Tunggu. Assalamualaikum, kami mulakan dengan bismillah pada pagi ini. Bertemu anda 3 Jun 2020 bersama dengan saya Fitri Yahya. Saya Farhia On. Dan juga saya Anim Izzati Rizki bersama dengan anda untuk siaran hari Rabu 10 Syawal 1441 Hijriah. Kita melihat kepada 3 Jun ni maknanya dah separuh tahun kita jalani pada tahun 2020 ini. Tapi disebabkan PKP dan juga PKPB ni apa sahaja yang dapat dicapai kan, rasa macam hangus begitu saja 6 bulan pada tahun 2020 ni. Dan juga 10 Syawal masih lagi meraihkan Syawal. Bagaimana agaknya dengan keadaan anda Syawal bulan ini, bagaimana dengan persiapannya untuk menghadapi PKPB, dan hari ini juga kalau kita melihat kepada akhbar harian banyak berita baik tentang PKPB yang dapat kita kongsikan nanti. Dah banyak syarat-syarat telah dilonggarkan, tetapi kita jangan pula mengambil enteng di atas apa yang saja yang telah kita lakukan sebelum ini. Bermulanya pada Mac yang lalu kan, PKP 18 Mac lagi. Maknanya perjuangan kita selama 3 bulan tu jangan dilupakanlah juga. Maknanya kalau pergi mana-mana tu social distancing tu penjarakan sosial itu 1 meter itu harus dititik beratkan juga. Sebab sekarang ni kalau kita pergi mana-mana, walaupun telah dilonggarkan boleh pergi ke luar 2 orang kan. Kita lihat mereka memang gunakan aplikasi yang diberikan, tetapi bila ada buku pendaftaran tu, nama tu mereka tidak lakukan. Maknanya tak ramai yang ambil tahu bahawa saya dah daftar secara aplikasi, kenapa nak dekat buku? Tapi sebenarnya perlu juga, sebab di situ letaknya nombor telefon dan sebagainya kan. Ya, Dan juga ada sekarang ni ada juga yang laporan yang menipu ya, maksudnya akses ke kondominium ke ataupun ke pasapuri yang mana mereka menggunakan kad itu diberikan kepada saudara mara yang datang berkunjung. Jadi patutnya hanya untuk warga pasapuri itu sahaja. Tapi diberikan kad itu orang lain boleh masuk. Iaitu yang dibimbangi orang lain tak dikenali masuk ke ataupun kawasan kediaman itu menyebabkan berlakunya kemungkinan penyebaran wabak COVID-19 ini. Dan kita harapkan juga sebenarnya 10 Syawal ini ada pelbagai perubahan akan berlaku dan juga ada keriangan terutama yang ingin menghantar anak ke sekolah, buat persiapan ataupun yang sedang berjuang untuk SPM walaupun tahun depan, tapi dah nampak bayang-bayang mungkin cikgu dah pun boleh dipanggil untuk mesyuarat dan sebagainya. Dan kita dah terbiasa dengan norma barulah. Jadi hanya yang sihat saja dibenarkan masuk ke shopping kompleks. Bila kita melihat kepada satu persatu perkara yang dapat dilakukan, dilonggarkan sedikit sebanyak, tapi timbul juga kerisauan dalam kalangan ibu bapa, bagaimana agaknya pergaulan anak-anak nanti di sekolah kalau sekolah buka semula. Sekarang ni taska pun dah dibenarkan beroperasi, tetapi kabarnya 50% daripada anak-anak itu saja yang dibenarkan. Jadi bagaimana dengan kawalan di sana? Sebab budak-budak ni susah kita nak kawal, jangan sentuh dan ada yang belum lagi faham. Belum lagi faham. Kita nak pantau setiap masa pun agak sukar. Jadi kelonggaran betul adalah satu berita gembira, tetapi kerisauan juga akan timbul. Di situ juga akan menitipkan bagaimana kita terapkan langkah-langkah keselamatan dalam kalangan anak-anak pula. Dan semalam juga ada juga berita yang mendapat perhatian kan. Makna yang single, yang solo boleh rentas negeri untuk menikah kan. Betul. Jadi, tapi tak ada walimah kan. Tak ada kenduri hanya untuk tujuan menikah. Dan mungkin saya ingat jumlah yang berombongan tu pun tak, dia kata satu majlis itu memang tak boleh lebih daripada 20 orang. Macam mana yang telah ditetapkan lah. kena pilih lah siapa yang datang ke majlis itu. Tahniah
sudah berlangsung. Nasib Berlangsung baik. malah sempat terisi dengan China. Alhamdulillah Okey. dipermudahkan. Okey. Betul, dipermudahkan. Tapi itulah yang kita nak kongsikan hari ini. Antaranya beberapa kelonggaran yang di sini juga taska beroperasi. Aktiviti penggambaran juga untuk drama, filem dah boleh dibenarkan pada 10 Jun nanti. Selain daripada itu, jurufoto perkahwinan. Kalau mungkin dalam 20 orang majlis tu, salah seorangnya nak selitkan jurufoto perkahwinan juga dibenarkan untuk mengambil gambar pasangan pengantin. Itu juga telah pun dibenarkan dan juga untuk yang akan dibincangkan dan diputuskan pada hari Sabtu ni, tambahan jemaah solat di masjid, operasi gunting rambut, selun kecantikan dan juga pasar malam akan dibincangkan dan diputuskan pada hari Sabtu ni. Ya, dan sehingga kini kalau di Selangor sehingga 30 Jun tidak ada sebarang aktiviti keagamaan ataupun solat jemaah, solat Jumaat dan sebagainya. Jadi kita patuh kepada titah sultan dan juga segala perintah yang berkaitan dengan kesihatan. InsyaAllah kami akan berikan anda maklumat dari masa ke semasa untuk berkongsi apa yang berlaku dalam negara hasil berkaitan dengan COVID-19. Sebelum itu boleh kita jenguk dulu apa yang ada di dada akhbar pada hari ini di Berita Harian. Halaman 3 dan halaman 4. Sebentar tadi saya ada kongsikan tentang halaman utama sekali, tapi ini saya nak kongsikan laporan lanjutnya di halaman 3 dan juga 4. Halaman 3 bercerita tentang 6,696 lagi taska yang telah pun dibenarkan beroperasi. Semua pusat jagaan kanak-kanak seperti biasa wajib patuhi SOP yang ditetapkan. Apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob, kita sudah setuju dengan SOP yang lengkap, kemas dan mereka juga sudah bincang dengan Kementerian Kesihatan. Dan katanya kerajaan memutuskan kebenaran kepada semua taska selepas melihat kekangan ibu bapa bekerja hingga ada di antara mereka dipaksa majikan terutama sektor swasta bercuti tanpa gaji untuk menjaga anak kecil. Ini yang diberi perhatian oleh pihak kerajaan kerana beberapa syarikat ataupun premis telah pun dibenarkan beroperasi, tetapi taska ada di antaranya tidak dapat menghantar anak-anak. Jadi apabila tindakan ini dilakukan oleh pihak kerajaan, alhamdulillah rata-rata yang berkata dalam kalangan ibu bapa bersetuju dan terima kerana ada juga taska yang tidak mengurangkan bayaran. Jadi bayaran tetap dibayar pada setiap bulan. Bagaimana dengan anak-anak mereka? Itu di bawahnya Taman Asuhan hanya terima 50% jaga anak anak jagaan. Kalau anda dapat saksikan gambar raja di belah kiri itu antara gambaran di salah sebuah taska iaitu Taska Permata Didi Sungai Buloh Selangor, di mana di situ kita dapat saksikan penjarakan sosial dilakukan dalam kalangan kanak-kanak. Jadi untuk kawasan sebesar itu mungkin hanya beberapa orang sahaja yang dibenarkan. Dan saya percaya ini antara tanggungjawab guru pun agak besar juga betul. kan untuk memahamkan mereka dalam keadaan sebegini. Seterusnya di harian Metro. Metro beku serta-merta tindakan drastik atasi pemandu mabuk. Kerajaan menunjukkan ketegasan dan memerangi isu pemandu mabuk apabila Dewan Raya Kuala Lumpur menjadi antara pihak berkuasa tempatan terawal melakukan serta-merta permohonan baharu lesen menjual arak di negara dibekukan. Malah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan juga bersedia mengkaji semula undang-undang membabitkan penjualan arak di seluruh negara. Dan kita saban hari mungkin saban minggu ada kes kematian yang melibatkan pemandu mabuk, mengundang kemarahan rakyat sehingga menjadi trending di Twitter dan sebagainya. Betul. Ini harus kita berikan tumpuan. Baik, di halaman yang keempat dapat kita perhatikan kanda positif. Kluster baru di Pangsapuri berpunca aktiviti ziarah Aidilfitri. Dan dipaparkan penduduk perlu disaring hari ini di Pangsapuri Segaria, Taman Segar Ceras, Kuala Lumpur. Dan mereka dikesan melalui tindakan pengesanan kes secara active case detection. Itu yang dilaporkan dalam sidang media. Punca jangkitan kes itu masih dalam siasatan, namun besar kemungkinan penularan COVID-19 berkaitan dengan aktiviti kunjung-mengunjung sebelum dan semasa Aidilfitri. Okey, itu yang dicatatkan di Metro. Baik. Dan itu ialah sebelum ini kita dah biasa kan bagaimana hari raya itu kita perlu kunjung mengunjungi, ziarah-ziarahi, tetapi kali ini sepatutnya kita telah perlu ubah norma kita yang sebelum ini dan
sejak awal lagi masa bulan puasa tu kan kita dah juga warakan kepada kalian kan, kongsikan juga apa yang aktiviti sepanjang PKP bila Syawalnya. Kita pun nak kongsi juga bagaimana sambutan Syawal kalian berkunjung secara alam maya. Dan nanti kita akan tunjukkan juga hasil kenangan-kenangan kalian yang dihantarkan ke FVMHI di hujung program nanti. Katanya ramai yang hantar. Lebih kurang 2,000 lebih di ruangan komen tu penuh dengan komen daripada anda semua. Terima kasih banyak-banyak kerana menyambut apa yang kami inginkan, apa yang kami war-warakan kepada anda. Ini seperti anda dapat saksikan di FB MHI TV3, ramai yang berkongsikan tentang suasana kemeriahan Syawal ataupun Aidilfitri yang disambut di musim PKPB ni. Inilah yang akan kita kongsikan di akhir nanti, di segmen akhir rancangan nanti, dan di situ juga mungkin anda boleh buat panggilan nak mengimbau bagaimana Aidilfitri yang telah pun disambut sepanjang 10 Syawal ini. Okey, macam-macam kenangan yang dikongsikan. Terima kasih banyak-banyak. Dan macam mana kenangan anda berdua 10 Syawal? Samalah bekerja kan kita kan? Ya, kita kerja macam biasa, berbaju Melayu, bersiaran. Tapi ada gambar raya tak? Ada lah gambar raya. Itulah, tak ada baju baru, cuma diulang siar. Diulang siar. Pakaian yang lama. Tapi adalah gambar Hari Raya 2020. Ada. Siapa yang ambil? Siapa ambil? Itulah letak depan tu, fotografer. setting. Oh, Setting 10 saat, jadi berapa sen? Okey. Okey. Kita kongsikan satu bingkisan. Ini berkenaan dengan kru MHI berkunjung dan menziarahi waris keluarga yang pernah menjadi mangsa COVID-19 ini. Ini kabarnya waris mangsa Nur Adila Rani, isteri yang kes di Johor Bahru kan, baru ini. Jadi kita boleh sama-sama saksikan laporan yang telah disediakan oleh wartawan Izwan Zainal. Gelap rasa masa depan dan terjatuh diri ini setelah mengetahui suami tercinta dijemput ilahi. Itu luahan hati seorang isteri. Raya tanpa tersayang. 17 Mac lalu, suami Nur Adilah Rani, Allahyarham Muhammad Yusof Harun, disahkan meninggal dunia akibat COVID-19. Merupakan kes pertama kematian disebabkan virus pandemik itu di Malaysia. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 6 orang anak. Arwah dia cakap, ibu, Abia nak pergi ke perhimpunan Seri Petaling. Jadi saya pun izinkanlah. Arwah balik daripada Seri Petaling. Alhamdulillah arwah sihat. 2-3 hari siap main dengan anak-anak. 5 hari bulan tu arwah ada demam sikit lah. Demam, lepas tu saya macam tergerak hati nak bawa arwah pergi ke klinik untuk cek lah darah arwah semua. Time tu baru tahulah yang ada COVID-19 ni. Sudah jatuh di tipe tangga. Usai 5 hari Allahyarham dikuarantin di Hospital Pemai Johor Bahru, Adila dan 4 orang anaknya juga dijangkiti coronavirus. Sebelum arwah pergi ke ICU, arwah ada telefon saya. Dia kata, ibu, doakan Buya. Doktor dah nak tolak pergi ke ICU sebab doktor scan paru-paru dah tak okey. Itulah panggilan arwah yang terakhir. Lepas tu bila dah lamalah tak berhubung dengan arwah, sampailah hari Selasa 17 hari bulan 3, saya dapat berita yang arwah dah pergi buat selama-lamanya. Saya memang rindu dengan arwah. Ujian menimpa, diterima Adilah dengan hati yang tabah. Anak jati Johor ini berhasrat menceburi bidang perniagaan bagi menyara kehidupannya dan anak-anak. Saya rasa Syawal tahun ni memang berlainan lah daripada yang sebelum ni. Arwah pesan cakap dengan anak-anak supaya semayang, taklim.
Sepatah doa mengiring diri, setitik cahaya untuk meniti. Itu adalah antara bait-bait lirik lagu Setitis Cahaya di Aidilfitri, nyanyian Aisyah yang sebenarnya memberi 1001 makna buat Adilah sekeluarga yang telah kehilangan insan tersayang akibat wabak COVID-19. Dan dialah suami, dialah ayah dan dia juga seorang teman yang abadi. Setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Biarpun tahun ini berbeza, semoga Syawal ini memberi sinar buat Adilah sekeluarga agar kekal kuat meneruskan kehidupannya. Iswan Zainal untuk Malaysia Hari Ini, TV3. Semua insan sedang gembira di hari ini, sayang. Saya nasihatkan orang awam supaya ikutlah arahan PKP. Anda semua tak rasa apa yang saya dengan anak-anak rasa di dalam hospital. Jadi saya nasihatkanlah, duduk je lah rumah. Tak payahlah nak keluar. Semoga Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Cerita baru agar hatimu waspada selalu. Salam takziah diucapkan kepada keluarga isteri mangsa, antara mangsa pertama COVID-19 di Malaysia, Puan Nur Adilah Rani. Sekali lagi kita nak war-warakan kepada anda nombor akaun yang boleh anda sumbang. Akaun Bank Islam Malaysia Berhad 0104 102 718 4812 di atas nama isteri mangsa sendiri, Nur Adilah binti Rani. Okey, salam takziah diucapkan dari kami di MHI. Kita pernah juga tayangkan sekali lagi bagi membantu individu ini. Okey, dan kepada anda 11 Syawal 1441 Hijriah, pastinya pelbagai yang dirancang pada hari ini, harap-harapnya segalanya berjalan dengan lancar. Dan hari ini juga kita ingin kongsikan kepada anda semua antara satu aplikasi baru di mana namanya aplikasi My Sejahtera. Ini berkaitan dengan lebih kurang kesihatan, dan juga kalau anda nak tahu lebih lanjut lagi, kita terus bersama dengan Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Tuan Mat Shah Nuri Mat Zain. Apa khabar? Baik, terima kasih. Selamat Hari Raya, kalau mungkin belum terlambat lagi kan? Selamat Hari Raya. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang aplikasi My Sejahtera yang kabarnya pada bulan April lalu telah pun dilancarkan. Jadi bagaimana? Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang apakah itu aplikasi My Sejahtera? Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MHI dan TV3 kerana menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi mengenai aplikasi My Sejahtera ini. My Sejahtera ini dibangunkan hasil usaha-sama antara Majlis Keselamatan Negara, Mampu, Kementerian Kesihatan, MOSTI dan juga MCMC. So, aplikasi ini adalah satu aplikasi untuk membantu kerajaan menguruskan penularan wabak COVID-19 ini. Okey. Jadi apa yang kita dapat bayangkan tentang fungsi-fungsi yang dapat kita raih daripada aplikasi My Sejahtera tu? Okey. Aplikasi ini adalah satu aplikasi yang mana pengguna ataupun publik dapat membuat penilaian kesihatan secara sendiri. Iaitu bila dia berdaftar dengan aplikasi My Sejahtera ini, dia ada satu segmen yang menggariskan soalan-soalan, pengguna akan menjawab soalan dan dari situ pihak Kementerian Kesihatan akan menilai tahap kesihatannya. Jika ada tanda-tanda yang dia ada jangkitan COVID, pihak kementerian akan menghubungi secara personal pengguna tersebut. Kerana kita dah berkongsi data di situ. Maknanya secara automatiknya pihak KKM akan terus menghubungi kita jika didapati positif. Ada risiko, ada simptom dan sebagainya. Okey, wow. Okey, ini antara slide yang boleh ditunjukkan kepada anda, gambaran awal My Sejahtera yang boleh dimuat turun di handphone masing-masing sekarang ni. Telefon bimbit semua dah ada. Ya, semua ada. App Store dan juga ini dah boleh. App Store, Apple, App Store, Android pun dah boleh. Semua boleh, Huawei boleh. Okey, semuanya dah boleh. Aplikasi My Sejahtera ni telah pun dilancarkan pada bulan 4. Bagaimana dengan sambutannya setakat ni? Setakat ini bilangan pengguna yang berdaftar dengan My Sejahtera ada lebih 800,000 orang. Dan jumlah orang yang membuat penilaian kesihatan dah hampir 1 juta penilaian dibuat.
Okey, berdasarkan rekod yang terkini. Rekod yang terkini, ya. Okey, jadi seterusnya untuk mereka yang mungkin tidak tahu lagi tentang aplikasi MySejahtera ini, adakah mudah untuk dimuat turun di handphone mana-mana? Telefon bimbit. Penggunaannya sangat mudah dan dia hanya perlu download daripada atau muat turun daripada App Store, Google Play Store dan juga Huawei Apps Gallery, dan dia pengguna juga boleh melayari laman web mysejahtera.malaysia.gov.my untuk maklumat. Bagaimana dengan sasaran yang setakat ini, sebab kita dah tahu beberapa ramai yang dah pun muat turun aplikasi tersebut, tapi sasaran selepas ini MySejahtera ini untuk siapa? Ya, kita menggalakkan semua orang ramai supaya muat turun aplikasi ini dan gunakannya supaya satu, kita dapat menilai tahap kesihatan kita. Yang kedua, kita membantu kerajaan untuk mengambil tindakan yang cepat daripada wabak ini merebak. So, saya menyeru kepada semualah supaya memuat turunkan aplikasi ini supaya dapat membantu kita dan juga kerajaan. Selain daripada fungsinya adalah untuk bertanya mungkin dari segi soalan dan sebagainya, apakah lagi kelebihan-kelebihan dalam aplikasi MySejahtera ini? Kalau mungkin tuan boleh kongsikan. Dia ada banyak kemudahan-kemudahan lain, saya rasa lebih daripada 10 dalam ni ada yang digariskan. Di antaranya adalah pengguna dapat mengetahui, dia panggil hotspot tracker, yang mana pengguna dapat mengetahui kawasan tersebut adalah kawasan hijau ke, kawasan merah ke, di dalam radius 1 kilometer. Ada pesakit COVID ke tidak. So, supaya dia berhati-hati. Dan juga ada kemudahan seperti pengguna dapat mengetahui tempat fasiliti untuk pengujian yang terdekat. Contohnya. And then dia ada juga dalam tu yang kita boleh buat appointment dengan klinik secara online. Kita dapat advisory ataupun nasihat secara online dan sebagainya. Jadi maknanya kita dapat mengawal pergerakan juga kan? Setiap kali ada kluster baru ataupun ada kes-kes baru akan dikemaskini di aplikasi itu. Secara sangat real time. mudah. Okey, anda kalau mungkin sambil-sambil menyaksikan kami boleh muat turun sekarang aplikasi MySejahtera untuk kebaikan kita bersama, dan mungkin sekali lagi boleh war-warkan kepada rakyat Malaysia untuk muat turun aplikasi dan apa lagi yang boleh aplikasi ini membantu mereka dalam kehidupan PKPB ini. Saya menyuruh penonton dan semua rakyat Malaysia supaya memuat turunkan aplikasi ini dengan segera, dan dengan menggunakan aplikasi ini kita bersama dapat menguruskan atau menyekat penularan penyakit wabak COVID-19 ini. So, saya menyeru semua supaya muat turun aplikasi ini. Sangat mudah kan? Maknanya butiran peribadi diperlukan. Lagi selain daripada itu, dia hanya satu butiran peribadi, nama, IC dan phone number serta alamat. Dan juga jika ibu bapa kita yang duduk bersama kita yang tak ada smartphone, kita boleh juga register untuk diorang di dalam aplikasi ini. Maknanya dalam satu akaun tu boleh register ahli keluarga yang lain juga. Terutama sekali ibu bapa yang tidak menggunakan telefon pintar dan sebagainya. Tidak ada masalah. Jadi untuk saringan soalan-soalan tu perlu dilakukan setiap individu lah. Setiap individu. Okey. Jadi saya ingin nyatakan satu yang kita baru lancarkan adalah aplikasi MySejahtera Check-in. Yang ini digunakan untuk pemilik-pemilik premises untuk mengawal kemasukan pelawat untuk di shopping mall dan sebagainya. Dan kita dah mulakan semalam di tiga outlet Aeon di Lembah Kelang. So dengan ini juga dapat lebih mudah. Maknanya record scan QR code dan terus masuk ke premis tersebut lah. Jadi apa tugas pemilik premis sekarang adalah juga muat turun aplikasi MySejahtera. Tetapi dalam kategori premis. Jadi dah dapat QR code, senang, tak payah lagi untuk kadang-kadang kena register dan sebagainya. Sebab apa, pegang pen di kedai itu pun risiko juga kan. Kerana pen itu hanya satu digunakan oleh ramai orang. Tapi inilah antara aplikasi yang boleh anda muat turun, MySejahtera. Aplikasi MySejahtera. Terima kasih banyak-banyak diucapkan Tuan Mat Shah
Nuri Mat Zain, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, yang telah pun berkongsi dengan kita tentang aplikasi MySejahtera yang pastinya memberi kelebihan dan juga manfaat kepada kita semua rakyat Malaysia untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Buat terus sekarang aplikasi MySejahtera. Baiklah, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini, seperti yang kita kongsikan tadi, antara yang topik akan dibincangkan persediaan dan cabaran ke sekolah selepas PKPB ini. Segalanya selepas ini di MHI. Kami dari generasi Tok Ju ingin mengucapkan Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya di Kuantan. Tok dan Mak Tok, maaf kerana tak dapat balik raya tahun ini. Wai-wai Dan di Kuala Pilah serta rakan-rakan saya dan seluruh rakyat Malaysia. Pada tahun ini, kita telah diuji dengan beberapa cabaran yang dahsyat. Tetapi Alhamdulillah, atas doa usaha kita semua, terutamanya hero-hero kita di Barisan Harapan, kita dapat menangani pandemik ini dengan begitu baik sekali. Dari unit klinik pakar, Hospital Kepala Bakas ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Kami pelajar master daripada University of Manchester ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kepada KK5105 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Syahir Ramadan berlalu pergi menyambut tiba Aidilfitri. Semoga ikatan ini tetap di hati. Saya Afifi Abdul Majid dari County Break mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Stay safe, kita jaga kita. Kami dari Beliau dan Habib mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Bahari bersama isteri dan anak-anak daripada Kampung Delik ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay safe. Bye. Bye. Dari Kinabalu ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Syuhada daripada Kesihatan di Jalan Saya mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami, petugas Barisan Hadapan di KLIA ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Daripada PK KLIA mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya Sanda Nurul, Jurawat KLIA ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami dari PK KLIA ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Hai, saya JM Linda dari KLIA ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami petugas COVID-19 KLIA mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Pejabat Kesihatan KLIA ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada Kementerian Kesihatan Malaysia di KLIA mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kita Ya. dah berada di 11 Syawal. Jadi sementara Syawal masih ada, boleh nanti hantarkan ucapan Hari Raya anda di FB MHI. Okey, baiklah. Kita nak bincangkan tentang ini topik antara yang menarik dan juga sering kali diperkatakan sepanjang musim kita berkurung ni. Kalau lebih kurang dah 78 hari ni, berbagai perkara yang berlaku adalah kerana tekanan semasa PKP ni ataupun yelah dah berkurung terlalu lama sangat. Kadang-kadang suami isteri
isteri, yang jarang bersama di rumah sebab kerja, tapi kali ini tidak kerja, menghabiskan masa lebih daripada yang sepatutnya. Ada orang boleh tahu jumpa suami isteri setiap hari. Ada orang maknanya kalau jumpa setiap hari tekanan. Saya pun tak tahu macam mana. Maknanya kita tengoklah bagaimana penerimaan individu itu. Ya, kan. betul. Tapi saya percaya kali ini pastinya membabitkan semualah. Kadang-kadang saya kesian juga dengan anak-anak kan sebab kita tak boleh nak bagi anak keluar dan sebagainya. Dia betul. pun dah makin marah-marah. Anak saya dah makin marah-marah. Ni kan ni tekanan yang tak apa nanti kita fikir macam mana nak ni. Jadi dan kita juga tengok dekat akhbar kan ada juga laporan kata kes penderaan meningkat, kes jenayah rumah tangga meningkat. Jadi ini yang kita nak bincangkan dan bersama dengan tetamu kita Engku Mardiah Engku Kamarudin merupakan Ketua Penolong Pengarah Psikologi Kaunseling Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan Engku. Ya, saya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Syawal ke-10 ke-11? 11. Kami pun dah lost count dah tadi. Okey, Puan Engku di rumah sekarang ni? Di pejabat. Di pejabat. Okey, sudah bekerja. Dah bekerja di Pejabat Putrajaya. Okey, seperti yang kita bincangkan tadi, macam-macam keadaanlah suami isteri, ada yang ibu bapa dan juga anak, semuanya situasi ataupun keadaan mereka tu agak tegang. Ada setengah masa yang disebabkan tekanan kerana terlalu lama berada di rumah. Kan? Jadi apa agaknya sebenarnya kalau boleh dikongsikan punca utama selain daripada masa terlalu lama kita berada di rumah ini, tetapi dari sudut pandangan Puan Engku sendiri bagaimana? Okeylah. Pertamanya kerana tekanan tu actually is normal lah. It's a proses yang normal. Semua orang akan hadapilah. Tetapi yang istimewanya tekanan kali ini kerana kita berada dalam satu keadaan pandemik ataupun wabak penyakit lah. Yang mananya pandemik COVID ni orang masih lagi tertanya. Banyak benda perkara yang uncertain, yang tak pasti kan. Jadi tekanan itu sedikit berbeza. Macam kalau kita katakan dahulu tekanan pada peringkat awal tu dah mungkin berbeza-beza apabila peringkat awal banyak benda yang kita tak pasti tadi saya katakan dan orang yang terlibat pada peringkat awal sebelum kita ada PKP tu kita tahu COVID tapi mula-mula orang yang positif je dulu. Kemudian apabila berlaku penyebaran jangkitan yang lebih tinggi maka kerajaan ketika itu mulakan start PKP. Dan tekanan itu makin memuncak apabila orang yang biasa bekerja macam tadi awak sebut tadi orang yang biasa pergi kerja, suami isteri pergi kerja, anak hantar taska, tak jumpa anak, tiba-tiba tak boleh kerana PKP, kita start dengan PKP dulu kan itu jadi kena hari-hari duduk rumah anak. Hari-hari tengok anak, hari-hari duduk anak. Kalau tak kita pergi kerja kan. Lepas tu tadi mak pula tadi yang you sebut tadi jumpa suami. Biasa jumpa malam, petang. Tentunya perbezaan ini ataupun keadaan-keadaan ini telah mengubah keadaan ataupun landscape kehidupan masing-masing. Landscape kehidupan di rumah, landscape kehidupan berkeluarga dan landscape kehidupan seluruh-seluruhannya dari segi negara kita lah. Jadi perkara-perkara ini semua akhirnya menyebabkan coping skill ataupun kita nak menyesuaikan diri kita tu kita agak ada orang boleh menyesuaikan diri, ada orang susah nak sesuaikan diri kan. Kalau dah pergi kerja tak boleh pergi kerja. Kalau biasa dulu masak, kalau mak masak 3 kali sehari, 2 kali je lah kot, pagi sebelum pergi sekolah minta anak atau malam sekarang. Ataupun beli. Tapi sekarang dah kena masak tak tahulah berapa kali dah. Saya rasa dah setahun dah. Kan? Jadi perkara-perkara ini akhirnya menyebabkan tekanan itu daripada peringkat awal melibatkan orang yang sedikit, melibatkan ramai orang. Melibatkan kecil, jadi melibatkan makin besar lah. So, itu antara senario landscape perubahan yang paling ketara apabila berlakunya sesuatu pandemik, berlakunya pandemik COVID-19 inilah. Okey. Jadi kita lihat tadi ada talian sokongan kan. Nak tahu juga sejak ada talian sokongan ni jenis panggilan yang diterima tu tekanan macam mana sebenarnya? Bila ada PKP PKPB yang diterima oleh kalian sendiri. Okey, macam talian bila Kementerian Kesihatan mewawarkan kewujudan ataupun kewujudan talian psikososial ni, actually kita kerjasama Mercy Malaysia kan. Jadi kita buka peluang ini untuk publik untuk menyatakan. So antara panggilan yang kita banyak terima macam yang kita dengarlah statement DJ baru ni bahawa yang paling tinggi adalah dari segi sokongan emosi dan psikologi. Itu lebih kurang 46.8% lah. Kemudian second kebanyakannya ada yang
diorang tak pasti, takut tak pasti, maklumat tak tepat tentang COVID. Dan ada juga orang call kita sebab nak makanan, nak bantuan. So all the things. Dan masalah rumah tangga, semua adalah dekat situ. Tapi most of the percentage yang menyumbang kepada call ni, kebanyakannya mereka memerlukan sokongan emosi lah. Sebab tak boleh nak kerja, tak boleh nak keluar, tak boleh nak dapat pendapatan, tak boleh nak hadap anak-anak, keluarga di rumah, bergaduh suami isteri dan sebagainya lah. So, these are the things yang banyak call kita lah. Okey, untuk pemanggil-pemanggil yang akan berhubung melalui talian sokongan itu, apa yang akan dilakukan oleh pihak Puan sendiri? Maknanya dari segi bagaimana? Okey, itu interesting part lah. Interesting part. Sebab biasa kalau katalah doktor, you nak datang dengan kita, you kena, memang you tak boleh buat consultation telefon lah. Maknanya kita kena ada physical examiner. You examine secara fizikal. Tapi sedikit, bila kita buat dalam bentuk talian ni, tidak dinafikan ada limitasinya tersendirilah. Kerana kita tak nampak kita punya klien depan kita. Yang kita hanya dengar melalui phone sajalah kan. Betul. So, jadinya memang kita punya kaunselor-kaunselor ataupun officer-officer kita yang bertugas, dalam kita bertugas ini, memang akan bila menggunakan talian telefon ini, banyak perkara yang kita kena faktor kita pertimbangkan. So, bila kita telefon tu, the most important thing, the skills yang kita perlukan adalah skills lah, listening skills. Sebab kita tak nampak patient kita tak nampak klien kita. Betul. So, memang kita akan dengar dari segi intonasinya, dari segi rhythmnya. Kadang-kadang bila start, kalau klien kita menangis, tak ada punca apa-apa, call kita dah menangis dulu kan. Menangis dulu. So, di peringkat kita pula, sebab bila klien tak ada depan mata, so di peringkat kita akan try to be bersama mereka. We are here for you. So kita akan biarkan, let go kalau dia nak menangis. Ada yang kadang-kadang tu saya angkat call pun tak ada apa-apa, marah. Dia lepaskan marah? Dia lepaskan marah. Tapi kita faham. We understand. Kita understand apakah dia punya perasaan, dia punya keadaan situasi dia kan. Tapi orang takkan nak call marah-marah, takkan orang nak call menangis-menangis kan. Kita mencabar juga ada. Jadi kalau kau marah, maki. Tapi kita tak ada rasa hard feeling sebab kita tahu dia bukan marah kita kan. Tapi dia tension kan. Tapi saya pasti individu yang mengangkat panggilan ni pun adalah individu yang cukup bersabar. Kalian pun tak ada tekanan lah. Macam mana kalian pula? Sebab kita pun manusia biasa juga kita kan. Kita pun mengalami pandemik tu kan. Juga. Betul. Tapi itulah back in mind lah macam saya cakap tadi pun kita pun as a manusia human being jugalah. Tetapi in this part kita memang dah highlightkan pada kita punya petugas bahawa this is a professional work. This is a professional work. You have to treat patient kita, caller kita walaupun tak nampak secara fizikal, tapi that's the things yang you kena dengar. You have to listen very carefully. Kalau macam saya kadang-kadang tulis, saya conteng sebab saya nak get the idea what is the issue, where is the main problem. We have to check everything. Sebab tu kalau kata sebelum kita end up pun saya akan check, okay, sebab kita tahu pemikiran dia, kita check macam mana you punya, apa yang fikir lagi, apa yang you rasa, apa you akan buat. Penting 3 perkara yang penting tu lah kan. Kita akan check before kita end up call tu lah, just to make sure caller kita okay. Dia boleh kita lepaskan dengan baik sebab they are not kat depan mata kita kan. Jadi it's our responsibility just to make sure caller kita okay lah before kita end call. Saya nak tanya juga sebab bila kata ada yang melaporkan tindak jenayah rumah tangga dan sebagainya, ada ke panggilan yang kata macam didera suami ke, berantakan rumah tangganya disebabkan oleh tekanan ketika PKP dan juga PKP ini, ada ke? Ada Puan. Macam-macam ada. Macam-macam ada penderaan yang bila-bila family dah suami isteri ada di rumah kan, penderaan seksual, penderaan fizikal, penderaan mental, torture mental, ada. It happen, the reality happen, memang berada di luar sana masyarakat kita yang sangat terkesan. Yang sangat impak dia terasa sangat impaknya kan. Puan, panggilan yang paling pelik sekali lah yang Puan pernah dapat. Panggilan paling pelik. Panggilan paling pelik. Macam banyak je Puan. Tak boleh nak pilih satu. Tak nak pilih. Okeylah, cuma saya pun tak ada nak disclose secara very directly lah apa yang kita dapat kerana kita masih lagi terikat dengan ethics lah. Tetapi overall kita katakan bahawa pada peringkat ini
those yang memang tak ada mental illness lah, macam memang ada mental illness tu, kita memang identify dia ada isu sikit lah dengan dari segi nak coping, dia punya boleh nak makan ubat semua. Tapi saya cakap ni atas sebab kes-kes biasa ya, kes-kes yang orang biasa bila dia ada pertekanan tu. So actually nak kata pelik, tak ada nak pelik lah juga kot, sebab kita mungkin kerana kami ni dah biasa banyak terima call, jadi kita dah rasa macam tak adalah. Cumanya kes-kes macam even suicidal case pun kita ada terima. Ni dia dah tunjuk gambar kita nak kelar tangan, nak bunuh diri pun kita ada terima. Dia tunjuk kita dah buat apa ni, kita dah kelar. So dah setting macam kes-kes yang macam gini memang kita dapatkan rawatan segera, kita akan follow up terus dengan hospital, kita akan minta family members dia untuk bawa teruslah pergi ke hospital lah. Okey, Puan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak dan juga syabas tahniah diucapkan kepada semua petugas-petugas yang membantu golongan yang memerlukan seperti ini kan. Ya, dengan sebenarnya itu jasa kalian bagaimana menyelamatkan nyawa yang mungkin kalau kita tidak memberi perhatian kepada mereka itu kan. Mungkin sesuatu yang lebih teruk akan berlaku. Terima kasih Puan Engku. Sama-sama. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat bertugas. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Engku Mardiah Engku Kamarudin, Ketua Penolong Pengarah Psikologi Kaunseling Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, yang berkongsi dengan kita bagaimana dengan setiap panggilan itu adalah sangat penting untuk mereka petugas ini. Kerana tindakan susulan itu kan, kadang-kadang kita menerima panggilan daripada kawan-kawan kita pun, kita dapat rasakan boleh ke tak kita bagi komitmen masa nak bercakap dan sebagainya. Kita faham kadang-kadang PKPB ini kan adalah mungkin juga si suami hilang punca pendapatan. Betul. Kan, lepas tu memikirkan bagaimana nak cari duit dan sebagainya. Tekanan itu yang memberi kesan negatif kepada yang lain. Tapi janganlah gunakan PKP atau PKPB ini sebagai alasan terjadinya berantakan dalam rumah tangga. Pastinya kita perlu ada cara dan juga mungkin ada orang lain yang kita perlu rujuk kembali. Baik. Okey, itu dia antara perkongsian pada hari ini. Sebelum kita ke topik persediaan ibu bapa ini untuk buka sekolah tak lama lagi insya-Allah, kalau segalanya kembali pulih, kita juga mendekati para ibu bapa untuk mengetahui apa pandangan mereka sebenarnya jika sekolah dibuka semula. Rakan wartawan Faris mendekati masyarakat Malaysia untuk bertanyakan tentang keadaan ini. Jom saya saksikan. KPM telah mengadakan perbincangan secara mendalam dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN berkaitan dengan pembukaan semula sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sekarang ini dalam fasa merangka SOP bagi sesi persekolahan yang bakal dibuka tidak lama lagi, dan pastinya ini menimbulkan kerisauan terhadap ibu bapa. Jadi hari ini saya mendapatkan pandangan mereka mengenai isu ini. Kalau dia tak jaga jarak sosial, jadi kita risaukanlah kalau anak-anak mungkin boleh berjangkit dengan anak-anak yang lain. Kita tak tahu dia punya asal-usul, maksud saya dia dari mana dan dia di mana pergi dan di mana dia berjumpa dengan siapa-siapa. Saya agak risaulah dengan anak saya. Sekarang anak saya umur 12, dia akan menduduki periksa UPSR. Tapi saya risaulah tentang kesihatan dia, bergaul dengan budak-budak ramai kan. Pergaulan di sekolah, pergaulan dengan guru-guru yang mengajar di sekolah. Jadi saya takut terencap di segi pemikiran. Apabila COVID ni tidak dihapuskan, hapus memang tak boleh hapus, dibuka sekolah seperti sedia kala lah, seperti yang semua kita tahulah kan. Kita sebagai parents risaukan dia kena pakai mask di muka, lepas tu hand sanitizer, lepas tu kena ada jarak sosial lah antara budak-budak kan. Yang penting lah. Yang kita takutkan tu lah macam daripada segi pergaulan dia orang lah. Sebab sekarang lebih kurang dalam satu kelas lebih kurang dalam dekat 40 orang. Jadi penjarakan sosial tu yang kita takut tu. Lepas tu pergaulan antara kelas ke kelas. Jadi dia susah sikit lah. Risau tu pasal kesihatan anak-anak lah. Kalau dia pergi sekolah bergaulan orang kat sana macam mana apa semua kan. Takut nanti tak itu kementerian kena ambil tindakan yang lebih wajar lah. Untuk ambil tindakan klinik ke kesihatan ke dulu ataupun sembuh obat di sekolah-sekolah barulah boleh dibuka kan. Takut masalah yang itulah.
Selain ibu bapa, peranan guru juga penting dalam memastikan para pelajar mematuhi SOP yang ditetapkan apabila sekolah dibuka nanti. Baik, itu sebahagian daripada pendapat orang ramai yang kita lihat bagaimana ibu bapa. Pastinya ibu bapa mana yang anak-anak macam tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang tak tahu lagi kan bagaimana 1 meter tu macam mana. Kadang-kadang dia seronok jumpa kawan dia pun dah hilang dah semua. Tepuk tampar, pergi ke kantin, pergi ke tandas, pegang tangan. Baik, tangan, itu contohlah. Kita hari ini berbincang meneliti cadangan demi cadangan untuk ini majukan kepada pihak atasan berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan, sebab kita perhatikan antara yang paling terjejas ialah tentang pendidikan. Serendah sampailah ke pengajian tinggi, dan ini juga melibatkan silibus yang terganggu, pembatalan pelbagai peperiksaan penting dan juga banyak penangguhan, dan kita bimbang dalam tempoh 3 bulan ini apakah terjejas silibus-silibus yang telah pun dirancang, dan bagaimana pula dengan perkembangan intelektual anak-anak yang biasanya dah pun terbiasa dengan sekolah, tapi dah 3 bulan ini mereka dah sedap, dah terbiasa secara online. Apa akan jadi? Dan inilah masa untuk memajukan cadangan demi cadangan kepada pihak kerajaan. Dan saya kira hari ini kita tampilkan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia. Pastinya ada cadangan yang bernas boleh kita fikirkan oleh pihak tertentu berkenaan dengan tersekat pula audio. Baik, kita nak berkenalan. Ini dia Encik Amiruddin Awang, merupakan Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia bersama dengan kami di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar kita bercakap berkenaan dengan dia, sebab introduksi tadi tu. Bapa-bapa, ibu-ibu yang ada anak kan. Okay, baik. Sepanjang pemantauan dalam tempoh yang terdekat ini 3 bulan ini, adakah sukses dan juga tercapai objektif dari segi pembelajaran secara online itu? Di mana kita perhatikan ada juga yang komplain dari segi facilities, mungkin di Ceruk Kampung tak dapat akses kekuatan internet yang mencukupi. Jadi macam mana perjalanan sepanjang 3 bulan ini? Jadi apabila kita bercakap tentang pembelajaran secara maya, ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui dulu, memahaminya terlebih dahulu supaya kita betul-betul memahami. Yang pertama sekali, kita perlu ingat bahawa tidak ada seorang guru pun di negara kita yang pernah dilatih untuk mengadakan pengajaran dan pembelajaran dalam tempoh wabak COVID-19. Dan kita guru-guru tidak ada rujukan lampau. Bagaimana untuk mengajar. Dan yang kedua, sebelum ini pun aspek pengajaran secara maya ini bukanlah merupakan satu prioriti pihak Kementerian Pendidikan dan juga guru itu sendiri. Yang mana guru-guru sebelum ini diberikan pendedahan tentang kaedah pengajaran adalah dalam suasana biasa. Dan yang seterusnya perlu juga tahu bahawa dalam kita menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara maya ini, ada 3 perkara yang kita perlu tahu. Sebab apabila disebutkan pembelajaran secara maya, semua orang berpandangan bahawa pembelajaran itu adalah secara live. Bermaksudnya guru ada di depan laptop dan kalau pelajarnya ada 30 itu sedang mengikuti. Dan mereka membuat kesimpulan bahawa apabila cikgu mengajar secara langsung dan hanya 5 orang pelajar saja yang mengikuti secara langsung, mereka mengatakan bahawa tidak berlaku proses pengajaran dan pembelajaran. Tetapi kita kena ingat, perlu tahu juga bahawa di dalam proses pembelajaran secara maya ini, yang pertama sekali adanya pembelajaran maya yang dipanggil segera ataupun synchronous, iaitu secara live. Yang keduanya adalah pembelajaran secara yang segera ini adalah secara live. Contohnya dilakukan melalui Facebook Live, menggunakan WhatsApp call, menggunakan Skype, menggunakan Zoom. Itu secara langsung, maksudnya boleh berinteraksi secara langsung. Dan ada juga pembelajaran secara tidak segera, iaitu asynchronous, iaitu pembelajaran boleh juga secara maya, tetapi murid tidak semestinya memberikan maklum balas pada masa yang sama.
yang menimbulkan isu ialah mengatakan bahawa tidak ada kecukupan murid dari segi gadget, dari segi telefon. Mak bawa telefon ke pejabat tidak boleh digunakan telefon itu untuk pembelajaran secara online. Yang kedua, sebenarnya mereka boleh, guru memberikan tugasan dan murid hanya menjawab apabila ada kesediaan dari segi capaian internet, dari segi ada kemudahan tablet. Bermaksudnya guru akan menjawab maklum balas murid itu dari masa ke semasa mengikut kesediaan. Dan yang ketiganya adalah pembelajaran secara offline. Offline ini ialah contohnya sebagaimana TV pendidikan. Mungkin secara yang mana tidak memerlukan capaian internet. Podcast atau broadcast yang itu tidak memerlukan capaian internet. Yang jadi bermaksudnya pembelajaran itu sekiranya yang ranking pertama tadi iaitu secara segera itu tidak dapat dilaksanakan, ada lagi proses yang alternatif yang kedua dan yang ketiga. Dan akhir sekali saya ingin memetik kepada kajian yang telah dibuat oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan pembelajaran secara dalam talian ini, yang mana kajian ini telah dilakukan terhadap lebih kurang 900 orang pelajar dan 670,000 orang ibu bapa. Yang mana di dalam dapatannya mengatakan bahawa lebih kurangnya hanya 6% pelajar memiliki komputer peribadi. Lebih kurang 9% memiliki komputer riba. Rendah. 5% lebih saja memiliki tablet. 46% memiliki telefon. Memiliki telefon bukan bermakna ada capaian internet. Dan 36,9% tidak mempunyai apa-apa kemudahan. Okey. Cik Munir, kita akan sambung selepas ini nak berehat seketika sebab pastinya nanti ada soalan ibu bapa ni. Boleh ke kalau anak kita ni pergi ke satu kelas 17 orang kata paling ramai. Jadi bagaimana nanti pembahagian, bagaimana suasana pembelajaran kan? Itu nanti kita akan bincangkan selepas ini. Dengan sanitasinya, dengan pencerahan sosialnya, dengan subjek yang memerlukan kadang memerlukan kerapatan. Jadi memang tak dapat dielakkan. Jadi apa alternatif yang telah pun diberikan supaya ia dapat dilangsungkan dengan mengurangkan itu dan ini demi kelangsungan pendidikan di Malaysia. Selepas ini di Malaysia. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Tadi kita bincangkan berkenaan dengan persediaan dan cabaran ke sekolah selepas PKPB ini bersama dengan Encik Aminuddin Awang, merupakan Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia, dan perbincangan ini adalah untuk kita bincangkan apakah cadangan yang diberikan dan mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Pastinya pelbagai pihak mencipta engagement public engagement dan sebagainya untuk memastikan yang terbaik untuk anak-anak. Baik, tadi kita berbincang tentang aspek facilities kebolehan pencapaian dan juga memahami konsep mayang itu sendiri. Dan kemudian cadangan, misalnya tadi dimaklumkan dalam kelas misalnya ada 30 orang kan. Jadi apakah yang paling praktikal supaya semuanya mendapat akses pendidikan? Jadi tak ada pun yang tergelincir. Secara adil lah kan. Secara adil. Nanti kata, anak saya pergi sekolah, anak saya ni sebab ada sekolahnya yang telah membuat soal selidik kepada ibu bapa sama ada setuju untuk hantar anak ke sekolah ataupun tidak. Jadi apabila berlakunya PKPB, semua orang tertanya-tanya apakah gambaran sesi persekolahan apabila sekolah dibuka nanti. Dan dalam hal ini pihak NUTP kita buat satu kajian pada bulan April yang lalu untuk mendapatkan maklum balas daripada pelbagai pihak, dan kita telah membuatkan satu kajian yang dinamakan kajian pedagogi penjarakan sosial. Maksudnya bagaimana keadaan sesi persekolahan dan juga kaedah pengajaran dalam tempoh selepas COVID-19. Dan
kita punya dan kita telah berjaya mengeluarkan hasil daripada kajian kita secara ilmiah, secara sistematik. Itu kita telah berjaya mengeluarkan 2 SOP, iaitu yang pertama sekali ialah bagaimanakah SOP untuk menjalankan sesi persekolahan. Bermaksudnya dari segi keselamatan dan juga kebersihan, dari segi kesihatannya, dari segi bilangan mata pelajaran yang sesuainya, bagaimana dengan suasana pada waktu rehatnya, bagaimana dengan suasana keluar masuk muridnya. Kita berjaya mengeluarkan SOP tersebut. Apa dia SOP-nya? SOP-nya contohnya antaranya adalah kita mencadangkan, kita banyak SOP, saya rasa ada yang dipaparkan di situ. Ini adalah cadangan antara dapatannya, iaitu contohnya sekarang ini, jika sekira sekarang ini ada banyak subjek, mana kita mencadangkan hanya ada 4 subjek saja pada satu hari. Pada satu hari. Dan waktunya dipendekkan daripada 8 hingga pukul 12. Antara cadangan kita. Rasionalnya 4 subjek ialah supaya tidak berlakunya terlalu banyak keluar masuk. Selain daripada itu, pada waktu rehat dicadangkan murid akan keluar berperingkat untuk ke kantin ataupun makanan dibekalkan oleh pihak ibu bapa tersendiri. Selain daripada itu, kita juga mencadangkan agar yang menjadi isu sekarang ini, orang tertanya-tanya bagaimana persekolahan ini perlu dilaksanakan dengan penjarakan sosial 1 meter. Sekarang ini ada 30 dan juga 40 orang satu kelas. Bagaimana sekiranya dijarakkan? Bermaksudnya tempat duduk hanya di lebih kurang 10 ataupun 15 kerusi saja. Dan dalam kajian kita ini, kita mencadangkan supaya diadakan satu persekolahan dinamakan penggiliran dinamik. Iaitu yang dikatakan penggiliran dinamik ini adalah yang mana murid di dalam sesuatu kelas itu sekiranya dia ada 30 orang. 15 orang maksimumnya hadir ke sekolah, manakala yang 15 lagi itu akan belajar secara maya di rumah. Berasaskan kepada 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Sama ada kalau tidak boleh live, secara segera, tidak segera, secara offline. Jadi yang hadir ke sekolah akan belajar mata pelajaran teras. Manakala yang offline itu mungkin akan belajar mata pelajaran macam latihan kan. Jadi selepas terusnya akan digilirkan. Banyak macam sekarang ni pun ada juga organisasi macam hari ini kerja, esok tak, hari ini kerja macam tu kan. So maknanya macam tu jugalah. Jadi kita mencadangkan supaya tidak mengganggu. Sekarang orang kita tanya-tanya, bermaksudnya jika ada berlakunya penjarakan sosial, bermaksudnya banyak kelas yang akan digunakan. Cik Muhyiddin, bila tadi katakan rehat dan sebagainya, maknanya tanggungjawab guru itu juga besar sebab pemantauan, terutamanya anak-anak sekolah rendah. Kan macam kadang-kadang 15 ni betul-betul di depan kan, dapat kita pantau. Jadi yang mungkin yang 15 tadi itu mungkin bagaimana? Dia sebagai kesetaraan itu. Kita melihat dalam cadangan kita juga kita mengatakan sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan dan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bahawa sekolah akan diumumkan pembukaannya 2 minggu lebih awal dan akan dimulakan dengan tingkatan 5 dan juga tingkatan 6. Jadi maksudnya apabila dimulakan tingkatan 5, tingkatan 6 dulu yang akan masuk. Ini adalah peringkat tinggi dan saya kira itu tidak menjadi suatu masalah yang besar kepada guru dalam menguruskan mereka. Benar. Dan manakala yang di peringkat rendah, terutamanya di sekolah rendah, mereka akan ke sekolah pada siri-siri berikutnya. Dan dijangkakan apabila mereka hadir ke sekolah itu, mungkin suasana COVID-19 ini sudah agak reda. Mungkin kalau tidak berakhir pun akan reda. Dan kita juga mencadangkan agar murid-murid prasekolah ataupun ini tidak perlu lagi untuk hadir
lebih awal. Mungkin mereka ini hadir ke sekolah apabila suasananya betul-betul selamat untuk mereka. Kemudian juga kita fikirkan tentang pelajar di sekolah asrama Ya. Mungkin lebih complicated sebab yang di SPP, MNSM, sekolah teknik semua apa SOP untuk mereka. Sebab terutama di kita 5 berjuang untuk SPM Kalau mungkin subjek yang kritikal tu perlukan tumpuan yang total. Jadi mungkin agak pengecualian untuk itu. Mungkin kita balik kepada keyword tadi. Bermaksud apabila dibuka maksudnya dah tahun 5 tingkatan 5 dulu yang akan masuk. Okey. Mungkin jumlahnya tak berapa ramai. Mungkin jumlahnya tidak berapa ramai dan mungkin proses penjarakan sosial dan kawalan itu akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan tingkatan berikutnya akan masuk untuk siri berikutnya apabila suasana sudah. Jadi bermaksud silibus untuk 2020 ni agak kucak kacir sikit ke atau untuk kembalikan? Dia ini dah setengah tahun ni Cik Munir. Yang tertinggal yang kita lain. Silibus ini dia banyak implikasinya. Tetapi yang penting ialah guru akan mengubah kaedah pengajaran mereka. Sebab silibus mata pelajaran itu seharusnya kekal. Kerana ada matlamat-matlamat tertentu yang perlu dicapai oleh mata pelajaran tersebut. Contohnya bagaimana kita nak, yang penting sekali bagaimana kita nak mencapai falsafah pendidikan kebangsaan kita. Semuanya berkait rapat. Cuma yang penting sekarang ini adalah cikgu melipat gandakan. Saya rasa sekarang ini guru-guru pun hasil daripada pemantauan mereka dalam tempoh PKP, PKPB, mereka pun sekarang ini sudah membuat rakaman. Rakaman terhadap mata pelajaran ataupun topik-topik tertentu yang mereka kena pasti bahawa ada berlakunya kegolongsoran dari segi penerimaan ilmu dalam kalangan anak-anak pelajar mereka. Sebab mereka tidak perlu membuat kerja dua kali sebab semasa mereka membuat pembelajaran secara segera dulu, mereka boleh buat rakaman. Okey. Cik Emilie, saya nak tahu, mungkin yang terakhirlah soalannya. Bagaimana, apakah nasihat Cik Emilie kepada para guru kan? Saya rasa kali ini, tahun ini sangat-sangat besar tanggungjawabnya untuk mendidik anak-anak. Apatah lagi dalam keadaan sebegini yang tidak pernah kita lalu pun. Maknanya tahun ini mereka lah sebenarnya pencetus yang pertama kan melalui pandemik ini. Jadi, sebab ia juga melibatkan aspek motivasi motivasi, kemahiran untuk mengasah kembali. Cikgu pun ada keluarga juga, ada anak-anak juga kan. Skill, kemahiran. Yang bagaimana tu? Guru kita adalah guru yang terbaik. Dalam bulan April dulu, semasa tempoh PKP, PKB, sebagai saya nak tunjukkan bagaimana guru Malaysia adalah guru yang terbaik. Guru Malaysia adalah guru yang nombor 1 ranking di dunia dari segi pencarian Google Classroom. Bermaksud walaupun mereka tidak diberi latihan secara khusus untuk mengajar dalam tempoh PKP, PKPB, tapi mereka berusaha sendiri untuk mencari maklumat tentang Google Classroom. Terbukti guru Malaysia adalah ranking nombor 1. Dan sebagaimana saya katakan tadi, sekarang ini pun mereka sedang berusaha dan sedang bekerja dan saya juga nak mematahkan sedikit. Ada yang mengatakan cikgu PKP, PKB tidak buat kerja. Tapi sebenarnya walaupun dalam tempoh PKP, PKB, cikgu bekerja. Tetapi sebagaimana dikatakan tadi, bekerja dari rumah. Hanya cikgu yang tahu dia bekerja. Yang mengatakan cikgu tidak bekerja sebab mereka tidak dapat melihat apa yang guru sedang laksanakan. Dan guru bekerja, yang jadi masalah sekarang ini adalah bukan di pihak guru, tetapi dari segi di sebelah side murid. Dan dalam hal ini, peranan penting dalam tempoh ini adalah peranan ibu bapa itu sendiri. Mereka juga perlu memainkan peranan kerana murid sekarang ini sudah di luar kawalan guru. Betul. Dan dalam hal ini kerjasama ibu bapa perlu ditingkatkan dan saya beri keyakinan kepada ibu bapa bahawa cikgu akan melipat gandakan usaha mereka apabila sekolah dibuka ini bagi memastikan murid-murid akan mendapat pemahaman yang sepatutnya mereka dapat sebagaimana ilmu dan pemahaman yang mereka perolehi
dalam tempoh pengajaran pembelajaran face to face seperti biasa. Baik. Saya percaya ramai lagi ibu bapa yang tahun ini memberi iktibar juga kepada mereka bahawa tugas guru ini bukan mudah. Ada juga yang kata Allahu Akbar, dapat mesej kat WhatsApp group tu, ibu bapa banyak betul homework anak aku ni. Nak mengajar tak pandai sebab silibus dah berbeza. Kita cabaran untuk adaptasi kan? Dengan perubahan yang tak dijangka ini. Moga-moga ada sinarnya dan juga dapat segala pencarangan ini dapat dimajukan ke pihak kerajaan demi dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih untuk ucapkan kepada Cik Aminuddin Awang, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Penguruan Kebangsaan Malaysia UTP, yang memberikan idea, ilham dan juga saranan untuk memajukan terus dinamik kecemerlangan anak bangsa. Okey. Sebelum kita berehat, ini sedikit ingin kita kongsikan berkenaan dengan sebakan hebahan keputusan UPU Online Sesi Akademik 2020 dan 2021 bagi lepasan SPM ke Universiti Awam, Kolej Matrikulasi, Institut Pendidikan Guru, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Awam. Jadi kalian boleh semak nanti keputusannya pada jam 12.30 hari ini. Jadi keputusan boleh semak seperti yang tertera di kaca televisyen. Ini dia. Jadi all the best to you guys. Ada anak yang lepasan SPM? Belum lagi, baru darjah 2. Okey, tak apa. Kita nanti juga nak berkongsi pengalaman anda. Ini dah masuk Syawal yang ke-11. Apa yang menarik, ada yang positif ke, ada yang mungkin kalau maksudnya positif, sensitif sekarang ni, positif ni. Positif dari segi nilai yang mulia yang anda kutip sepanjang tempoh ini. Kongsikan bersama kami nanti. Okey, dan sebetul adalah satu lagi, e-sport. Kepada mereka yang sentiasa meminati sukan dan ingin mengetahui berkenaan dengan berita terkini mengenai e-sukan, highlights menarik serta kejohanan akan datang. Jangan lupa saksikan mingguan e-sports MGO setiap Rabu 10.30 malam hanya di 9. Jangan salah saluran di TV9 untuk pembinaan e-sukan yang dah adakan sesuatu yang baru. Okey, kita nak break sedikit, nanti nak kembali bergabung dengan Ani untuk berkongsi memori Aidilfitri dan juga apa perkongsian yang menarik untuk kita cuntiklah nilai yang membahagikan sepanjang tempoh kita diduga ini. Baik, semuanya selepas ini. Ada VT lah. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di itu dia. Macam tadi gambar-gambar. Last posing tadi. Ingat dah? Tak ingat. Amboi, tak ingat. Okey, sambil-sambil tu kita akan tunjukkan juga gambar. Halim Miswan ni berapa keping gambar dia bagi. Ada lagi muka dia. Balik-balik dia je. Tapi Hanif Miswan kali ni banyak baju raya dia. Banyak Walaupun ambil gambar di bawah rumah je. Muka-muka yang dikenali pegang perut. Itu posing pegang perut kepada mereka yang bakal menyimang cahaya mata. Jadi ini antara kenangan berhari raya lah. Kenangan manis. Ini kan. Pastinya walaupun kita rasa beraya berbeza, tetapi ini antara yang menaikkan lah kan. Betul. Tapi tahun ini Emil Syai menerima sambutan yang agak baik daripada anda semua untuk berkongsi pengalaman berhari raya di rumah. Banyak sangat, lebih kurang 2,000 lebih kita terima dari hari ke hari daripada 1 Syawal sehinggalah ke hari ini. Jika anda dapat saksikan sekarang, ada yang kongsikan video, ada yang kongsikan TikTok, ada yang kongsikan ucapan hari raya, gambar dan sebagainya. Dan hari ini juga penting anda bahagia berkongsi, sebab bila tak bahagia tak kongsi kan. Yang penting kita nak tak bahagia pun kongsi juga dekat awak. Bila kita bahagia, dia lebih meluap-luap, lebih sampai. Ada tempat jika tak bahagia boleh kongsikan di page mungkin ada juga yang private person ni tak kongsi lah. Okey, kita beri laluan juga kepada kalian untuk menghubungi kami di sini. 0377261603. Mungkin nak bagi ucapan ke hari raya, nak bercakap dengan Fitri Yahya ke, macam mana nak posing buat gambar raya cantik. Tapi yang video kali ni kita terima dengan siap suntingan yang menarik ya. Dia edit siap-siap cantik dengan transition dan sebagainya. Okey, seorang pemanggil dah berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Mawar dia? Mawar merah.
Syukur, Alhamdulillah. Saya dah cuba banyak kali, tak dapat. Oh, ya ke? Hari ni rezeki saya. Amin. Okey, Alhamdulillah. 11 Syawal dapat menerima panggilan Mawar. Okey, sampai ke Ya, ucapannya. saya. Selamat ulang tahun ke-36 TV3. I love TV3. We love TV3 tu. Sama umur ke tak dengan Encik Mawar? Ke Puan Mawar? Lebih. 36 tahun dah. Kalau nak panggil aunty pun boleh lah. I terima. Okey. Macam mana hari raya tahun ni? Alah, hari raya tahun ni macam biasalah. Kita kena ikut SOP. Apa SOP-nya? Apa SOP kalau datang rumah Cik Mawar? Ya? Apa SOP yang diberikan kalau nak pergi datang rumah Cik Mawar? Nak datang rumah saya. Dah tak boleh. Tak boleh dah kan? Saya pertama je boleh. Tahun ni raya buat apa? Masak apa? Saya macam biasalah. Nasi impit. Atau kita lemang kita beli. Rendang kita masak. Sambal kacang kita buat. Oh, rajin juga ya? Ramai ke yang beraya di rumah masa raya pertama hari tu? Tak ada. Anak saya je datang dengan hantu dengan cucu. Oh, okey. Jadi apa warna tahun ni? Ya? Warna tahun ni, temanya warna apa? Macam mana ada tema baju raya pun orang tak jahit sebab bahan-bahan dia tak ada. Tapi suara Puan Mawar sangat ceria. Sangat ceria, sangat positif. Tante dapat ni. Syukur. Apa ni memang nama pena ke Mawar Merah tu? Nama itu nama FB saya. Okey. Memang pecinta Mawar ke? Kan? Saya suka. Kalau you all cari saya punya FB ke, update story semua bunga mawar lah. Kita pun ciplak orang pun. Apa ni Mawar Merah memang wangi tapi banyak duri, betul ke? Duri tu yang membanggar orang untuk menyentuhnya. Kenapa banyak duri tu? Okey. Okey, tak apa-apa, kita gurau je. Selamat Hari Raya. Saya tak kisah, gurau je. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Terima kasih TV3. Saya membesar dan remaja purba dengan TV3. Remaja purba. Saya suka ayat tu. Ini paling legend ni bila keluar ayat tu. TV3. Oh ya? Betul-betul. Okey, terima kasih Puan Mawar. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Stay safe. Jaga diri. Salam. Ya, sebab TV3 rangkaian anda ya. Betul. Membawa warkah berita. Bila nak buat lagu TV3? Itulah sebab lagu lama tu terlalu epik. Yelah, sebab betul. tu. Tanya hang, bila nak buat? Ada duit, jalan. Wow, secara langsung. Bahayalah, kita jangan tanya lagi pasal tu lah. Kos tinggi. Okey, tak apa. Kepada anda, kalau nak sampaikan ucapan, mungkin sempat lagi untuk hubungi kami cepat-cepat 0377261603. Pastinya macam-macam kan pengalaman raya tahun ini. Dia Mengidam walaupun apa? Nak tanya. Tak sempat nak kongsi. tak ada masalahnya, tak ada mengidam. Bagus. Bahulu ke, Canggih juga, semprit ke? apalah mengidam. Tak ada, orang bagi kita telan je. Oh. Orang bagi kita telan. Okey. Kita nak mendekati insan dari Pulau Pinang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya, ni? silakan. Saya Muhammad Nasaruddin. Ya. Tengah makan laksa ke? Daripada Pulau Pinang. Okey, baik. Apa ucapan kepada rakan taulan sahabat handai, silakan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, dan mak ayah semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri semua. Nasab sempat dapat bergaya dengan ibu ayah tak tahun ni? Tak dapat sebab saya duduk Pulau Pinang. Saya asal Pahang. Oh, tapi faham. Cakap. Itulah. Tapi kahwin dengan orang Pinang ke? Kahwin dengan orang Pinang ke? Belum kahwin lagi, bujang lagi. Oh, jadi Pinang ni bekerja ke apa? Saya kerja, melantau sini. Macam mana bersabar di Hari Raya Syahdu tu? Bujang di rantauan macam mana? Pagi raya. Okey je, sama je tapi sedih sikit lah. Tak dapat balik kampung. Tapi raya pertama beraya ataupun bertugas? Raya pertama cuti. Saya cuti 4 hari. Habis tu cuti 4 hari buat apa? Cuti 4 hari, saya duduk rumah je. Saya tak keluar mana. Tapi rumah markah kat Penang? Tapi rumah markah kat Penang? Duduk Kedah. Markah duduk Kedah? Markah duduk Kedah. Buat sini sikit markah. Memang banyak talian dengan utara. Ya, orang utara. Markah Kedah. Mak ayah pun orang utara juga. Nak juga utara? Okey, apa kelebihan gadis utara ni?
Ya. Apa kelebihan gadis utara? Pandai Orang kata masak. mereka ni kasar, betul kan? Ya, manis, seorang dia. Manis. Ramah. Oh, Pandai masak, itulah. betul. Pandai masak ah. Itu yang paling penting. Okey, tak terima apa, kasih. kami gurau je, Nan. Kami doakan moga tahun depan atau kan. Betul. Selamat ulang tahun TV3. Okey, terima kasih. Tak bunyi faham dah, no? Apa duk Penang? Tiga kita. Tiga. Tiga? Sebab biasa tiga kan? Yelah, tiga. Tapi Yelah, markah tiga. TV tiga dah kita. Okey, nak tanya. Nak Nak tanya. Apa, Cik? Cepat, abang. Tak, nak tanya. Ni raya tahun ni apa yang bestnya? Ada mengidam lagi ke? Ada mengidam apa? Mengidam tak ada. Itulah sebab sebab yang paling manis sebab anak saya dah makin besar kan, jadi masa pagi Syawal tu dia menangis. Kenapa tak kejutkan sahur? sebab dia dah yang sulung tu dah terbiasa terbiasa. tidur bersama saya kaki di hujung. Jadi dia nangis kan? Kenapa? Macam mana? Nangis lah. Kenapa? Kenapa tak kejutkan sahur? Tak hari pagi raya, tak puasa dah. Jadi Ya Allah. dah makin ramai teman untuk bersahur. Pastinya banyaklah pengalaman tersendiri kan. Baik, dan jangan lupa untuk terus berikan ataupun hantarkan, kongsikan video ke ucapan ke di FB MHI. Nanti kita kongsikan. Nak full review boleh jumpa Ani Misati. Nak cerita tentang masalah dalaman dan luaran, sila jumpa Cik Fetri. Kita semua berkebolehan bantu anda, insyaAllah. Perlukan bantuan kesusahan, sila bersama TV3. Terima kasih banyak-banyak kepada anda terus menyokong kami, terutama sekali TV3 ulang tahun TV3 ulang tahun ke-36 yang baru sahaja disambut. Jangan lupa jaga diri ya. Hang tak ada TV3 dah. Iyalah, baru beberapa tahun kat TV3. Hang lebih tua daripada TV3. Baik, Okey, jaga diri. Bye. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah, ku coba mendekati padanya. Irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah kasih ayahku, ku gembira. Mungkin inilah dia kebahagiaan. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya